Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Memperkenalkan saya Teknologis Azri bin Said. Hari ini akan membentangkan dapatan kajian saya yang bertajuk Kualiti dan Kebolehpasaran Graduan Kolej Vocational 1 Kajian Kes. Umum mengetahui kolej vocational telah mengalami pelbagai transformasi bermula sebagai sekolah ketukangan pada tahun era 40-an ke 50-an sehinggalah kepada hari ini di mana sekolah vocational telah ditransform menjadi kolej vocational bermula pada tahun 2012 sehinggalah ke hari ini yang mengguna pakai kerangka pendidikan TVET 4.0 dengan mensasarkan graduan yang dihasilkan 70% daripadanya sebagai tenaga kerja berkemahiran. 20% pula sebagai graduan yang boleh menyambung kajian ke peringkat yang lebih tinggi dan 10% sebagai usahawan. Maka bertitik tolak daripada itu, objektif kajian saya terdapat 3. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti apakah persepsi stakeholders ke atas kualiti dan kebolehpasaran graduan kolej vocational. Yang kedua untuk melihat apakah kriteria utama yang dipilih oleh majikan terhadap graduan kolej vocational. Dan yang ketiga untuk mengenal pasti apakah strategi-strategi pihak pengurusan KV dalam memasarkan graduan KV. Seterusnya, dalam melaksanakan kajian ini terdapat 4 isu ataupun penyataan masalah yang saya kenal pasti. Yang pertama adalah mengenai isu kebolehpasaran graduan KV. Kerana kita belum jelas lagi apakah perancangan-perancangan KPM dan juga BPLTV dalam memastikan kemahiran kebolehpasaran dalam kalangan graduan kolej vocational dapat dikuasai. Yang kedua adalah isu kualiti dan kebolehkerjaan graduan kolej vocational. Kerana banyak kajian sebelum ini mendapati bahawa kemahiran efektif dan kemahiran insania merupakan kemahiran-kemahiran yang penting untuk dikuasai oleh graduan. Oleh itu, belum ada kajian yang dijalankan mendapati graduan kolej vocational telah menguasai kemahiran-kemahiran efektif dan juga kemahiran insania. Yang ketiga adalah isu akreditasi MQA dan MBOD. Dengan pengakreditasian ini dapat meyakinkan ibu bapa dan juga industri terhadap kualiti yang dihasilkan oleh kolej vocational. Dan yang terakhir adalah isu permintaan ataupun demand daripada penggiat industri. Kerana kajian-kajian lepas banyak menunjukkan bahawa masalah lambakan pekerja asing di negara kita jelas menunjukkan kerana kurang tenaga kerja dalam warga tempatan. Dalam melaksanakan kajian ini, saya juga telah menjalankan beberapa tinjauan literatur dan banyak kajian-kajian lepas yang saya tinjau memberikan dapatan bahawa kemahiran-kemahiran teknikal, kelayakan akademik, kemahiran generik, kemahiran insania, kemahiran kebolehpasaran perlu dikuasai oleh graduan. Justru kajian yang saya jalankan dapat melihat apakah kemahiran-kemahiran ini telah dikuasai oleh graduan kolej vocational. Metodologi kajian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian kes, di mana kaedah pengumpulan data saya menggunakan temu bual mendalam ke atas 3 informan, selain daripada pemerhatian dan juga interpretasi serta analisis ke atas dokumen-dokumen rasmi yang bercetak. Peserta kajian saya adalah seorang pensyarah, alumni dan program teknologi dan juga wakil industri di sekitar Miri. Lokasi kajian ini dijalankan di Miri, Sarawak. Populasi dan juga persempelan di mana dalam kajian ini yang melibatkan seramai 600 orang pelajar KV Miri pada tahun 2023 dan 923 orang alumni Kolej Vocational Miri, 105 orang pensyarah beserta 22 orang kaki tangan pentadbiran, 25 buah syarikat industri serta 20 orang TAC iaitu Technical Advisory Committee dan juga 20 orang penasihat akademik. Ini adalah 3 orang peserta kajian yang saya libatkan dalam proses ataupun dalam temu bual mendalam, iaitu seorang pensyarah daripada program teknologi Kimpalan, seorang alumni daripada program teknologi maklumat serta seorang daripadanya adalah CEO industri di bahagian MIRI. Rangka teori kajian saya menggunakan model kebolehpasaran graduan yang memfokuskan kepada 5 dimensi. Yang pertama ada kemahiran insania, aplikasi kemahiran, efikasi kendiri, metakognitif dan juga kemahiran keusahawanan. Ini adalah kerangka kerja konseptual kajian saya di mana saya menghubungkaitkan 3 persoalan kajian saya terhadap hipotesis-hipotesis yang saya bangunkan. Dan saya telah pun menggunakan
dua model teori, iaitu teori model Insan Short 1961 dan juga teori modernisasi McClellan pada tahun 1960. Dapatan kajian ini, saya mendapati bahawa untuk menjawab soalan kajian saya yang pertama iaitu persepsi, apakah persepsi pemegang paruh terhadap kualiti dan kebolehpasaran graduan, saya mendapati tiga dimensi yang dipenuhi iaitu mengaplikasi kemahiran insaniah, efikasikan kendiri, dipenuhi oleh iktirafan dan juga bekalan kemahiran yang mencukupi, kecemerlangan on the job training, integriti dan kebertanggungjawaban, berdaya saing dan kebolehkerjaan. So, ketiga-tiga dimensi ini telah dipenuhi oleh daripada lima-lima dapatan ini. Dan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua, apakah kriteria pemilihan pekerja oleh majikan dalam kalangan graduan kolej vocasional, saya mendapati terdapat 4 juga dimensi model kebolehpasaran dipenuhi oleh graduan kolej vocasional, iaitu kemahiran pekerjaan dalam bidang, yang memenuhi dimensi mengaplikasi kemahiran, integriti dan juga kebertanggungjawaban yang memenuhi dimensi kemahiran insaniah, berdaya saing yang memenuhi dimensi efikasikan diri dan juga nilai kreativiti dan inovatif yang memenuhi dimensi kemahiran metakognitif. Bagaimanapun terdapat satu dimensi iaitu kemahiran keusahawanan yang tidak dipenuhi untuk menjawab kedua-dua soalan kajian iaitu kemahiran keusahawanan. Apakah strategi pemasaran graduan kolej vocasional? Saya mendapati terdapat tiga dimensi iaitu akreditasi program, program nilai tambah graduan dan juga kolaborasi bersama pakar industri melalui MOU dan NOU, di mana sijilan kemahiran oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga pengiktirafan MQA dan MBOT merupakan dua benda yang dipenuhi untuk menjawab persoalan apakah strategi pemasaran oleh pengurusan kolej vocasional. Dengan kedua-dua persijilan ini dan juga pengiktirafan ini, kolej vocasional berjaya memasarkan graduan mereka. Keduanya adalah struktur program dan penawaran modul pembelajaran yang dinamik, di mana ia memenuhi dimensi program nilai tambah graduan. Ini kerana kebanyakan program-program di kolej vocasional menawarkan kursus-kursus yang sesuai dengan apa nama, nilai-nilai tambah graduan. Dan yang ketiga adalah kepakaran pihak industri serta usaha sama kedua-dua pihak yang melibatkan kolaborasi bersama pakar industri melalui MOU dan NOU. Melalui kerjasama ini, kolej vocasional berjaya memasarkan graduan mereka dalam pasaran pekerjaan. Seterusnya, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kemahiran keusahawanan tidak dipenuhi oleh graduan kolej vocasional. Rentetan daripada itu, saya mencadangkan supaya kolej vocasional mengadakan usaha sama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSN, seperti mengadakan talimat berkaitan bagaimana untuk membangunkan sebuah syarikat ataupun merapatkan lesen perniagaan daripada SSM. Yang kedua adalah usaha sama dengan bank-bank perdagangan untuk memberikan pinjaman mikrokredit ataupun pinjaman yang boleh laras. Bank-bank ini memberikan pinjaman dengan keuntungan yang rendah kepada graduan-graduan kolej vocasional. Dan yang ketiganya adalah pengaktifan aktiviti school enterprise di kolej vocasional, di mana dengan adanya aktiviti school enterprise ini, ia akan memberi latihan serta bimbingan kepada pelajar-pelajar kolej vocasional untuk bergiat aktif dalam perniagaan dan juga seterusnya memotivasikan mereka untuk menjadi usahawan. Dan yang keempat adalah dengan menambahkan modul keusahawanan pengurusan kewangan dalam struktur program di kolej vocasional. Dengan adanya modul-modul keusahawanan seperti membuat kemahiran-kemahiran membina rancangan perniagaan, ya, menguruskan kewangan dengan baik dan sebagainya, itu ia mampu membekalkan graduan-graduan ini kepada asas perniagaan. Sepanjang saya menjalankan kajian ini, saya mendapati pengajar-pengajar di kolej vocasional berjaya ataupun mampu beradaptasi dengan pendigitalan bilik
Darjah, di mana proses PDP, pentaksiran dan penilaian ataupun, proses-proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kebanyakan pengajar di kolej vokasional mampu mendigitalkan bilik darjah mereka dengan menggunakan pelbagai platform ataupun peralatan-peralatan teknologi yang terkini. Ya, saya seterusnya dapat mentransformasikan pendidik di dunia, pendidikan TVET. Keduanya adalah, pengajar-pengajar di kolej vokasional perlu akur dengan semua badan akreditasi yang terlibat untuk mengakreditasi dan mengupayakan program diploma seperti MBOT, MQA dan JPK. Ya, ia telah berjaya mentransformkan minda, pengajar-pengajar di kolej vokasional jika sebelum ini sekolah, menengah vokasional yang menawarkan SPM tidak memikirkan ataupun tidak tahu menahu pun tentang MQA dan MBOT. Tapi dengan adanya transformasi pendidikan TVET di kolej vokasional, ia sedikit sebanyak telah berjaya mentransformasikan pendidik-pendidik untuk berusaha menggembleng tenaga mendapatkan, pengakreditasian MQA dan MBOT. Dan yang ketiganya adalah pengajar TVET, perlu berkemahiran dengan beradaptasi dengan pelbagai teknologi terkini seperti AI, Artificial Intelligence, augmented reality atau AR, IoT, Internet of Things, ya, diaplikasikan di dalam bengkel, kemahiran mereka. Dan yang terakhir, saya mendapati pengajar-pengajar di kolej vokasional berjaya mengupayakan graduan dengan meningkatkan keberhasilan. Jelas nampak dilihat bahawa graduan-graduan kolej vokasional ini mempunyai kualiti serta tenaga kerja yang, berkompetensi tinggi atau berkompetensi cemerlang. Kerana penglibat, tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajar di kolej vokasional dalam pertandingan-pertandingan kemahiran dan juga pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa membuktikan bahawa graduan-graduan kolej vokasional ini mampu bersaing di pesada antarabangsa. Okey, apakah kepentingan, dan juga sumbangan kajian saya ini kepada pendidikan TVET? Sudah pasti dan yang pertamanya adalah menghadapi cabaran permohonan akreditasi MBOT dan QA. Kerana dengan dapatan kajian ini membuktikan bahawa kolej vokasional berjaya melangkah lagi sama seperti, institusi-institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Yang kedua untuk meningkatkan kualiti dan kebolehpasaran graduan kolej vokasional dengan adanya kajian-kajian penyelidikan seperti ini, ia membuka mata masyarakat bahawa, pengajar-pengajar di kolej vokasional juga mampu menjadi penyelidik yang kualiti. Dan yang ketiganya adalah untuk memastikan aspirasi pendidikan TVET tercapai. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan TVET di kolej vokasional mensasarkan 70% ya, graduan yang dilahirkan sebagai tenaga kerja yang berkemahiran. So, untuk memastikan 70% graduan yang kita lahirkan itu berjaya menjadi tenaga kerja yang berkemahiran, maka perlulah pengajar-pengajar di kolej vokasional menjalankan penyelidikan-penyelidikan seperti yang saya jalankan. Dan yang terakhirnya adalah untuk mentransformasi pendidik dalam bidang TVET. Ya, sebab kerana pengajar-pengajar di kolej vokasional perlu berubah ya dari satu pencapaian kepada pencapaian yang lebih tinggi bagi memastikan mereka setanding dengan pengajar-pengajar di institut ataupun di IPT dan IPTS yang lain. Last sekali adalah kesimpulan serta cadangan saya. Yang pertama, graduan KV, saya mendapati hasil daripada dapatan kajian ini, graduan KV mempunyai standard yang selari dengan permintaan industri. Ini kerana dapatan yang saya temui dalam kajian ini, pelajar-pelajar ataupun graduan kolej vokasional ini telah pun ditawarkan pekerjaan sebelum mereka bergraduat. Ya, selepas mereka menjalani OJT, mereka telah pun ditawarkan dengan pekerjaan yang tetap daripada, organisasi yang mereka jalani OJT. Dan yang kedua, pihak pentadbir dalam landasan yang betul, dalam memasarkan graduan mereka. Kemahiran keusahawanan, salah satu dimensi yang tidak dipenuhi oleh, eee graduan kolej vokasional. Maka pihak pentadbir perlu menggiatkan kolaborasi dengan agensi-agensi kewangan ataupun agensi perniagaan dalam usaha sama membangunkan usahawan-usahawan baharu. Dan cadangan saya, yang pertama adalah menggalakkan pensyarah menjalankan kajian penyelidikan.
Dan yang kedua, memperluaskan skop dan limitasi kajian. Jika kajian ini dijalankan di Kolej Vocational Miri sahaja dan di sekitar Bandaraya Miri, maka pada masa akan datang saya mencadangkan agar kajian ini melibatkan pelbagai agensi di seluruh Malaysia. Dan yang terakhir adalah bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational boleh menyediakan grant penyelidikan untuk pensyarah-pensyarah Kolej Vocational dalam menjalankan kajian-kajian penyelidikan. Dan akhir sekali ini adalah rujukan, terdapat lebih daripada 30 rujukan yang saya buat tinjauan, ya, antaranya artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sebagainya. Saya rasa sampai di sini sajalah pembentangan saya, kajian saya yang bertajuk Kualiti dan Kebolehpasaran Graduan Kolej Vocational di Kolej Vocational Miri, Sarawak. Semoga kedapatan kajian ini dapat memberi impak dan juga manfaat untuk semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.